Salam Malaysia Madani, saya Cumi Sandraj. Banjir di Kedah beransur pulih. Jumlah penduduk yang dipindahkan di pusat pemindahan sementara PPS juga semakin berkurangan. Menurut portal info bencana JKM, setakat pukul 11 pagi tadi, 7,894 penduduk daripada 2,554 keluarga ditempatkan di 37 PPS di 5 daerah. Sementara itu, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Kedah memaklumkan Kota Star masih lagi daerah paling teruk terjejas dengan 19 PPS beroperasi menempatkan 5,390 penduduk. Pemuda UMNO Kedah menggerakkan misi bantuan banjir skuad Sabil. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, semua UMNO bahagian digerakkan membantu penduduk terjejas, termasuk di peringkat pasca banjir. Bantuan tertumpu kepada warga emas, ibu dan bapa tunggal. Terdahulu beliau meninjau 3 pusat pemindahan sementara PPS di Kedah, antaranya Sekolah Kebangsaan SK Gunung dan SK Aloe Merah di daerah Kota Star. Barangan keperluan berupa makanan, tilam serta kelengkapan penjagaan diri turut disumbangkan kepada penduduk yang berlindung di PPS. Sementara di Perak, jumlah penduduk terjejas di negeri itu kekal 29 orang melibatkan 7 keluarga setakat pukul 11 pagi tadi. Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri menerusi memaklumkan kesemua penduduk terlibat ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Cangkat Lobak. PPS tersebut dibuka mulai Jumaat lalu menempatkan penduduk dari kampung Cangkat Lobak. Sementara itu, Jabatan Kerja Raya JKR Perak turut memaklumkan laluan FT 147 Jalan Bagan Serai, Cangkat Lobak hanya dibuka kepada kenderaan berat sahaja. Pemandu dan kelindan lori maut selepas kenderaan dinaiki terbabit kemalangan dengan sebuah trailer. Naas berlaku di kilometer 202 Lebuh Raya pesisir pantai WCE arah selatan dekat Setiawan awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, kemalangan melibatkan lori 5 tan membawa muatan barangan pejabat yang dipandu mangsa melanggar bahagian belakang sebuah trailer. Mangsa Razali Sahat, 48 tahun dan Alizat Narayi, 28 tahun tersepit di tempat duduk hadapan disahkan maut di lokasi kejadian. Operasi bomba ditamatkan pada 6.05 pagi. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Pelajar yang keciciran atau tidak berminat untuk menyambung pelajaran ke tingkatan 4 akan terus diberikan tumpuan. Satu program khas akan dilaksana bagi membantu mereka memasuki bidang pendidikan dan latihan teknikal serta vocational TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, beliau telah berbincang dengan Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq supaya program itu dapat dilaksanakan akhir tahun ini. Jelas beliau pelajar berkenaan perlu dibantu agar keperluan tenaga kerja dalam negara dapat dipenuhi sebaiknya. Pada masa sama, beliau akan berbincang dengan pemimpin masyarakat India termasuk Presiden MIC Tan Sri S.A. Vignaswaran untuk mencari jalan menggalakkan golongan muda kaum itu mengambil sijil kemahiran Malaysia sekaligus membuka peluang ke institusi pendidikan tinggi tanpa SPM. Malaysia percaya dunia harus berusaha ke arah Pakatan Pembangunan Hijau bagi menangani jurang saintifik dan teknologi antara negara global utara dan selatan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, pembiayaan iklim dan projek bantuan pembangunan penting untuk menutup jurang tersebut. Ketika berucap pada sidang kemuncak masa depan SOTF di New York, beliau menjelaskan negara global utara tidak sepatutnya meninggalkan negara global selatan. Datuk Seri Muhammad turut mencadangkan penubuhan dana sains global untuk menggalakkan penyelesaian yang pelbagai dan inovatif terhadap cabaran global. Dana itu akan membantu negara-negara terutama di selatan membangunkan teknologi untuk menangani perubahan iklim, keselamatan makanan dan pendidikan. Sekian Semasa 12 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.